Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar universiti di Malaysia maupun di luar negara. Baiklah, kita akan bercakap tentang tajuk kedua, iaitu falsafah dalam kehidupan. Di dalam topik kedua ini kita akan melihat beberapa perkara yang mana ianya terlibat di dalam falsafah yang ada di dalam diri setiap insan, dan falsafah itu pula menentukan sama ada kita bersama satu kumpulan tertentu atau kumpulan yang lain di dalam masyarakat. Baiklah, di dalam tajuk kedua ini kita akan melihat beberapa perkara yang terkait dengan teori, praktis, dan benda baru yang wujud akibat kefahaman di dalam falsafah. Okey? Di dalam teori kita akan melihat tentang metafizik, epistemologi, psikologi, dan estetik. Kemudian di dalam praktis kita akan melihat etika, politik, ekonomi, dan peradaban, manakala perkara baru yang wujud kerana adanya falsafah adalah seperti teknologi, organisasi, dan ekologi. Baiklah, kita teruskan kepada jenis-jenis falsafah. Jenis falsafah yang pertama yaitu falsafah theoretical. Falsafah yang merujuk kepada persoalan-persoalan dasar yang memerlukan satu usaha intelektual yang mendalam untuk menjawab persoalan-persoalan dasar tadi. Okey? Persoalan-persoalan dasar ni macam mana? Persoalan-persoalan yang menjadi asas ataupun foundation ataupun menjadi tonggak utama di dalam suatu perkara. Dan hal ini dikatakan memerlukan satu kaedah intelektual, kaedah yang melibatkan pemikiran secara mendalam bagi menjawab persoalan dasar tadi. Contoh apa persoalan dasar? Antara persoalan dasar yang kita boleh kemukakan bersama-sama di dalam isu ini adalah tentang apakah peranan sebenar kita sebagai rakyat Malaysia yang menjadi rakyat di negara ini. Dan itulah antara satu persoalan, dan ia memerlukan satu jawapan yang betul-betul mendalam dan difikirkan sesuai untuk seluruh lapisan masyarakat. Contoh, kita mengambil kepada satu persoalan. Bila kita bercakap tentang dasar dan kita ambil apa yang terdapat di dalam rukun negara. Persoalan pertama yang timbul adalah daripada rukun negara yang pertama. Kepercayaan kepada Tuhan. Dasarnya adalah percaya kepada Tuhan. Tetapi persoalan yang timbul adalah berkenaan apakah Tuhan yang patut disembah dan siapakah Tuhan itu. Maka persoalan-persoalan ini memerlukan usaha yang intelektual yang mendalam bagi memastikan jawapan yang dikeluarkan tidak mencetuskan salah faham kepada kaum ataupun bangsa lain yang memiliki kepercayaan dan perbezaan dengan kaum utama di negara ini. Seperti orang Islam, saya sendiri orang Islam. Bila menyebut tentang kepercayaan kepada Tuhan, maka saya akan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana agama yang dipegang oleh orang yang percaya kepada Allah ini adalah agama Islam. Sedangkan kepercayaan kepada Tuhan di sisi masyarakat lain seperti masyarakat India, mereka percaya kepada Tuhan yang selain daripada Allah kerana mereka beragama Hindu. Dan begitulah pula kepercayaan kepada Tuhan bagi kaum Kristian yang mempercayai Yesus ataupun Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Maka dalam hal ini, mempercayai Tuhan itu adalah satu asas utama di dalam negara ini. Namun, berbalik kepada apakah falsafah ketuhanan yang anda fahami tentang agama anda. Oleh yang demikian, bagi isu ini, dasarnya kamu kena ada Tuhan. Tak ada Tuhan, itu yang masalah. Okey? Saya teruskan. Perbincangannya tidak memberikan kesan atau kebaikan, hanya mampu menjawab persoalan untuk mengetahui suatu perkara asas itu. Apabila kita bercakap tentang tidak memberikan kesan atau kebaikan, itu juga berbalik kepada falsafah orang itu. Adakah mereka melihat perkara tersebut sesuatu yang penting di dalam kehidupan mereka ataupun sebaliknya? Namun, dalam perkara ini, apabila kita menyebut perkara asas, perkara dasar yang tidak juga memberikan kesan ataupun kebaikan kepada kehidupan kita, itu adalah isu selain daripada isu yang saya nyatakan tadi, iaitu rukun negara itu sendiri. Ada banyak perkara dasar yang mana perkara ini tidak memberikan kebaikan apapun kepada seseorang itu, melainkan hanya sekadar pengetahuan. Contohnya yang diberikan di sini adalah dalam bidang metafizik, logik, dan epistemologi. Ini adalah antara persoalan-persoalan dasar. Yang saya berikan tadi itu persoalan dasar yang lebih terkait dengan kepercayaan. Tapi apabila kita menyebut tentang logik, contoh saya logik, ini paling logik, paling asas. Mengantuk, apa kita buat? Kita tidur. Lapar, kita makan. Itu logiknya. Dan itu adalah dasar ataupun asas kepada persoalan yang diwujudkan. Baiklah, kita teruskan.
Ini adalah salah satu contoh jenis kefahaman ataupun yang dipercayai ataupun yang dipegang oleh setengah pihak tentang asas ataupun nasib ataupun contoh apa yang akan ada pada diri orang itu terkait dengan tarikh lahirnya, nomor dirinya, apalah namanya, susunan namanya. Ini antara benda-benda yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat pun sekiranya kita fahami. Untuk apa? Contoh dia kata di sini, tarikh lahir 16 bulan 9 1990. Okey, dia pun dipecah-pecahkan 16, 1 campur 6 campur 0, 0 campur 9, 1 campur 9, 9 campur 0. Dan akhirnya dirumus nomor begitu begini. Dan akhirnya kod asas dirinya adalah 696. Untuk apa? Untuk apa begitu? Dan tapi benda ini dipercayai oleh setengah pihak bahwa benda begini mendatangkan kebaikan ataupun sesuatu manfaat pada dirinya. Sedangkan kita tidak bergantung pada nasib-nasib begini. Tapi ada orang percaya. Dan itulah yang dikatakan falsafah. Falsafah tentang apa yang dia fahami. Dan dalam theoretical itu sendiri, falsafah theoretical itu sendiri, benda-benda begini wujud. Itu pasal kalau kita tengok dalam budaya Melayu juga. Biasa terjadi. Nak kawin. Kalau nak kawin tarikh berapa? Tarikh berapa, hari apa? Hari apa, jam berapa nak mula kahwin. Lepas tu hantaran nak berapa. Kalau boleh 15.555 ringgit 55 sen. Sehingga begitu sekali. Kenapa dengan nombor tu? Sebab mereka masih percaya bahawa benda-benda begitu secara umumnya mempengaruhi kehidupan mereka. Okey, saya tidak mau melalut panjang untuk hal ini. Kita teruskan kepada yang seterusnya, yaitu metafisik. Apa itu metafisik? Mengkaji tentang persoalan. Dalam persoalan itu, apakah yang dimaksudkan dengan reality? Ini metafisik. Dia bertanya tentang reality. Seperti kita bab 1 kita sudah cakap apa itu reality. Dan dia kata kedua sini, apakah reality perkara yang wujud? Adakah reality itu sesuatu yang wujud? Ini persoalan mereka. Ini semua perkara yang asas dan dasar tentang hakikat kewujudan. Tidak ada satu kegunaan yang praktikal hasil daripada ilmu ini mengenai perkara tersebut. Untuk apa? Untuk apa kita mempersoalkan tentang reality? Reality kita hidup di dunia ni. Ini reality kita. Kita hidup di dunia ni sebagai manusia. Ini reality kita. Kalau orang tu hidup sebagai manusia ataupun hidup menjadi makhluk lain seperti mungkin jadi kucing kah, menjadi pokok bunga raya kah, menjadi ikan dalam kolam, kan? Itu realitinya. So kalau kita tahu okey, kita anggaplah dunia ini bukan reality. So what? Jadi kenapa kalau bukan reality? Jadi ini persoalan-persoalan yang mana tidak mendatangkan kebaikan tetapi hanya mendatangkan kepeningan kepala. Yang seterusnya, saya nyatakan lagi adalah tentang perkara yang seterusnya, yaitu epistemologi. Juga menjawab persoalan-persoalan seperti apa dia? Apakah sifat ilmu? Okey, kalau kita ada ilmu, apakah sifat ilmu itu? Apakah ilmu itu boleh dipercayai? Jika boleh, apakah dasarnya? Okey? Jadi, ianya bukan memerlukan kepada mana-mana ilmu tertentu ataupun disiplin ilmu yang khusus, tetapi ilmu secara menyeluruh. Kita tidak perlu mengetahui, orang kata, sekadar disiplin atau perkara-perkara yang khusus, tetapi kita mengetahui sesuatu perkara itu secara menyeluruh. Andai kata, ini contoh, kamu belajar tentang ilmu engineering. Engineering apa? Engineering, electrical engineering. Kamu hanya mengetahui tentang khusus elektrik hanya untuk menjadi kuasa menghidupkan sesuatu benda yang kamu inginkan dihidupkan, seperti lampu, periuk nasi, peti ais. Itu secara khusus. Tapi secara menyeluruhnya, Anda tidak faham pun bagaimana elektrik itu dijana, apa asas elektrik itu boleh wujud, apa disiplin-disiplin yang ada di dalam ilmu elektrik secara khusus. Tidak ada. Dan itu sebenarnya lebih penting untuk diketahui. Maka tidak ada aplikasi secara langsung yang boleh didapati daripada perbincangan tentang ilmu yang sedemikian. Maka metafisik, epistemologi, apa lagi nanti? Logik. Itu semua kita faham sudah memadai. Tak payah nak pening-pening kepala secara mendalam sampai jadi bergaduh, jadi pening kepala. Dan yang terakhir yaitu logik. Logik dalam bentuk logik matematik sangat abstrak sehingga ianya tidak mempunyai kegunaan secara langsung. Kita sudah tahu asas logik matematik, sesuatu benda yang ditambah akan bertambah. Tidak mungkin benda yang ditambah akan semakin berkurangan. Dan tidak mungkin benda yang berkurangan apabila dikurangkan dia akan semakin bertambah. Itu logik. Dia benda abstrak. Benda abstrak ni benda yang kita boleh bayangkan. Contoh, 10 ekor lembu. Lembu itu telah dikorbankan 5 daripada 10. Maka berapakah jumlah lembu yang tinggal? 100. Tentu tidak betul. Tentulah secara logiknya, secara kiraan matematiknya, 10 tolak 5 tinggal 5. Itulah saya kata. Macam saya kata tadi,
Ini benda-benda yang sekadar kita ketahui sudah memadai tanpa perlu untuk mendetailkan perkara itu. Dan di dalam falsafah teoretikal secara umumnya 3 benda yang wujud, yaitu metafisik, epistemologi, dan logik. Dan sekali lagi saya nyatakan, daripada pembelajaran kita ini cukuplah kita mengetahui dan janganlah pening, kerana itu hanya untuk diketahui secara asas. Okey, tidak perlu untuk secara mendalam dan sehingga kamu jadi pening kepala. Yang seterusnya kita kepada falsafah praktikal. Apa maksudnya? Bidang-bidang falsafah yang terhasil melalui perbincangan. Falsafah tersebut boleh digunakan dalam disiplin-disiplin tertentu dalam kehidupan manusia. Ini yang praktikal, maka ini yang elok untuk difahami dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Contohnya, falsafah politik ataupun siasah. Apa itu politik? Apa itu siasah? Benda yang sama. Apa itu politik? Politik itu adalah salah satu proses mewujudkan kepercayaan kepada suatu elemen ataupun individu di dalam satu kelompok di suatu tempat. Tujuannya apa kalau di zaman sekarang di politik? Tujuannya untuk kuasa. Kenapa kalau ada kuasa? Kalau ada kuasa, kita boleh mentadbir suatu tempat. Kalau kita mentadbir, apa yang kita dapat? Mentadbir ini adalah proses menguruskan masyarakat, proses menguruskan kehidupan. Dan tanpa politik, maka tidak adalah suatu susunan ataupun tidak adalah suatu benda yang teratur wujud di dalam suatu tempat. Seperti negara kita ada politik. Kadang-kadang politiknya begitulah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang okey, kadang-kadang nampak tak okey. Doktor, ada tak tempat dalam dunia ni yang tak ada politiknya? Tak ada. Semua benda akan terlibat dengan politik. Sama ada sekecil-kecil agensi. Kita kata, tadika ada politiknya. Sekolah ada politiknya. Universiti ada politiknya. Masjid di kampung kita pun ada politiknya. Okay? So, politik ini adalah proses untuk menguruskan masyarakat. Okay? Falsafah ekonomi. Okay? Apa tujuan falsafah ekonomi? Menguruskan ekonomi, menguruskan duit, menguruskan kehidupan, menguruskan sumber dana yang boleh digunakan oleh negara dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu di dalam falsafah praktikal, falsafah sosial. Falsafah sosial pula adalah terlibat di dalam pengurusan melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Kerana kita kena faham, di dunia ini tidak hanya Melayu yang hidup. Di dunia ini tidak hanya Negro yang hidup. Di dunia ini bukan hanya Cina atau India yang ada. Di dalam dunia ini ada pelbagai, mungkin ribuan suku bangsa yang ada. Di dalam satu bangsa ada pecahan. Di dalam pecahan ada lagi pecahan. Ada sub-bangsa, ada bangsa, ada ada suku-suku kaum yang membezakan di antara satu puak kepada puak yang lain. Dan falsafah sosial itulah yang digunakan untuk mentadbir, mengurus selia, mengatur segala apa yang ada di dalam masyarakat. Okey? Kita pergi kepada satu-satu. Kita pergi kepada yang dipanggil falsafah politik. Di dalam falsafah politik, antara persoalan yang wujud adalah apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan? Politik itu terkait dengan kerajaan. Apa itu kerajaan, adik-adik? Kerajaan itu adalah satu badan yang terbentuk hasil daripada persetujuan di dalam suatu pentadbiran melalui undian ataupun pilihan. Okey? Apakah pula bentuk kerajaan yang baik? Macam mana kerajaan yang baik? Yang bagi duit tu kerajaan yang baik kah? Atau macam mana di fikiran kamu? Terpulang pada cara fikir masing-masing. Ada yang suka kerajaan bagi duit. Ada yang suka kerajaan yang mampu menyediakan segala-gala keperluan, daripada sekecil-kecil keperluan sehingga sebesar-besar keperluan dia suka untuk disediakan. Dan apakah pula ciri-ciri kerajaan yang baik? Adakah kerajaan yang baik itu selalu berjanji? Terpulang juga. Ada yang suka berjanji. Ada yang suka untuk membuktikan kurang cakap tapi banyak kerja. Banyak cakap tapi kurang kerja. Banyak cakap, banyak kerja pun ada. Yang diam dan tak bekerja pun ada. So, kerajaan ini wujud di mana? Kerajaan ini wujud di hampir semua di dalam negara. Bahkan kerajaan ini juga adalah bersifat sementara. Dan ada juga kerajaan yang cuba mengekalkan kuasanya tanpa melibatkan ahli politik, tetapi menggunakan sistem monarki. Seperti siapa? Seperti negara-negara tertentu, seperti contoh Brunei. Mereka tidak ada ahli politik sangat. Mereka
diselia sepenuhnya oleh kerajaan melalui raja. Dan itu dipanggil sistem monarki. Kita apa? Kita raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kita ada dua gabungan. Okey? Saya teruskan. Memberi hasil yang praktikal dan boleh menjadi nasihat kepada ahli kerajaan tentang cara untuk mentadbir suatu negara itu dalam sistem kerajaan seperti demokrasi dan sebagainya. Kesimpulannya, sistem kerajaan seperti demokrasi liberal, demokrasi berparlimen, republik demokrasi, Maximus dan komunisme adalah berkait dan berpunca daripada falsafah. Apapun yang kerajaan itu pegang, semua itu terkait dengan falsafah. Doktor, kalau macam pentadbiran berbentuk Islamik juga ada falsafahnya. Tidak pernah lepas daripada falsafah. Falsafah ini seperti psikologi yang wujud di dalam diri setiap manusia. Yang mana selagi mana dia manusia, ada psikologinya. Kalau manusia itu tidak ada, mati, maka psikologi pun berakhir di dalam tubuh badan itu. Okey? So, ini adalah salah satu bentuk falsafah praktikal yang baik untuk difahami dan diaplikasikan di dalam kehidupan. Saya teruskan kepada falsafah ekonomi. Di dalam falsafah ekonomi membincangkan tentang persoalan mengenai dasar ekonomi. Antara bentuk soalan yang wujud daripada falsafah ekonomi, apakah yang dimaksudkan dengan keadilan ekonomi? Ataupun dalam bahasa Inggrisnya, economic justice. Economic justice. Apa dia? Keadilan ekonomi. Saya tidak mau jawab, tapi saya nak Anda fikirkan sama-sama. Adakah Anda rasa keadilan dalam bentuk ekonomi ini adil bagi diri Anda dan keluarga Anda? Atau Anda rasa benda ini adil bagi negara Anda ataupun negeri Anda? Fikir tengok. Bagaimana keadilan dalam pengagihan sumber secara adil kepada semua lapisan masyarakat dapat dicapai? How? Bagaimana kita nak mendapatkan keadilan ini dapat kepada semua? Itu antara persoalan yang penting dan patut difikir bukan oleh kita, tapi oleh mereka yang duduk di dalam pentadbiran ekonomi ini. Siapa yang duduk dalam pentadbiran ekonomi? Yang utamanya kerajaan. Okey? Yang utamanya adalah kerajaan. Persoalan ketiga, bagaimana keadilan itu boleh dipraktikkan dalam konteks ekonomi, khususnya dalam pembahagian sumber antara lapisan masyarakat yang berbeza-beza. Okey, bila kita menyebut keadilan, kita tengok negeri kita, negara kita ni ada pelbagai negeri. Ada negeri yang jauh di Sabah, Sarawak, di Borneo sana. Ada negeri-negeri yang di Semenanjung. Yang di Semenanjung ada yang di tengah, ada yang di selatan, dan ada yang di utara. Dan kita lihat kepada pembahagian antara lapisan masyarakat yang berbeza-beza ini. Adakah memadai ataupun adakah dia nampak tidak adil ataupun adakah dia okeylah doktor? Terpulang pada cara fikir masing-masing. Kerana selagi mana kita manusia, selagi itu kita tidak mampu untuk memuaskan hati setiap insan. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah berusaha. Dan saya teruskan kepada falsafah, apa dia? Falsafah alam sekitar. Okey? Dalam falsafah alam sekitar, falsafah ini juga wujud di dalam falsafah praktikal, merujuk kepada persoalan-persoalan dasar dan bercorak mengenai falsafah alam sekitar. Wujud kerana adanya masalah-masalah dalam alam sekitar yang telah melanda manusia dan tamadun kita pada masa kini, hingga mencetuskan satu krisis yang disebut sebagai krisis ekologi. Krisis ekologi ini apa dia sebenarnya? Krisis ekologi ini terkait dengan alam. Kalau kita lihat pada masa kini, masalah banjir. Kalau dulu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dulu, kalau kita lihat berita, jarang-jarang sekali. Tahun, 5 tahun, 3 tahun, belum tentu akan berlaku banjir, krisis tanah runtuh. Jarang-jarang lah kalau di negara kita nih. Tapi, kalau Anda perasan sekitar tahun 2020 sehingga sekarang baru 2024, baru 4 tahun. Macam hampir boleh kita katakan setiap tahun pasti akan berlaku satu-satu krisis seperti banjir kilat. Banjir yang berlaku seperti di pantai timur, di utara Semenanjung Malaysia, di selatan seperti di Selangor. Dan itu semua kerana apa? Kerana terdapatnya yang dipanggil eksploitasi ataupun kurangnya pengetahuan manusia itu di dalam menjaga alam ini. Maka antara persoalan yang timbul, apakah sebenarnya hubungan manusia dengan alam? Apa sebenarnya hubungan kita dengan alam nih? Adik-adik, apa yang Anda sedut setiap hari itu oksigen. Dan oksigen itu datangnya daripada
pokok-pokok. Dan pokok-pokok itu adalah antara benda yang menyumbang kepada alam. Dan tanpa pokok, oksigen mungkin akan sukar untuk diperoleh. Dan kita sangat memerlukan alam ini. Apakah makna alam ini bagi kehidupan manusia? Alam ini tempat tinggal kita. Kamu nak tinggal di mana kalau tidak tinggal di bumi? Kamu nak terapung-apung, tinggal di atas awan? Kamu nak tinggal di mana? Di planet Pluto? Atau di bulan? Atau nanti nak ikut Elon Musk pergi ke Marikh? Tidak boleh. Benda itu untuk masa kita ni adalah mustahil. Adakah alam ini hanya untuk manusia gunakan bagi kepentingan ekonominya? Bagi keselesaan? Atau adakah alam ini sesuatu yang lebih daripada sumber ekonomi semata-mata? Ya, of course. Lebih daripada sumber ekonomi semata-mata. Kita tinggal di dunia ini. Kita memerlukan alam ini. Kita menggunakan untuk ekonomi juga. Kita seimbangkan. Ada yang kita beri dan ada yang kita ambil. Okey? So, terdapat manusia yang tidak faham perkara-perkara ini sehingga menjejaskan alam ini. Okey? Baiklah, kita teruskan kepada falsafah teknologi yang juga wujud di dalam falsafah praktikal ini secara tidak langsung. Falsafah teknologi wujud kerana munculnya teknologi-teknologi baru yang mana kemunculannya begitu pesat selepas revolusi industri yang kedua di abad yang ke-19. Contohnya, teknologi pembuatan kereta, kapal terbang, televisyen, telefon, internet dan sebagainya. Sewaktu saya baca nota ini dan di tahun semasa sekarang ni, kalau anda dengar video ni mungkin di tahun 2028 atau tahun 2032 satu masa nanti kan. Kalau kamu dengar, aku rakam video ni adalah pada tahun 2024. Yang mana di tahun 2024 ini kemuncak kepada zaman AI itu sendiri. Apa tu AI? Artificial Intelligence. Yang mana Artificial Intelligence ini dia advance sangat. Luar daripada kebiasaan yang mana kami lihat teknologi internet tu dulunya, kalau dulu 1, sekarang dia melebihi 10 kalau di dalam ranking yang kita boleh pilih. Okey? Dan mungkin kalau anda dengar video ini di tahun 2030 atau 2040, kalau masih adalah YouTube ni kan, kemungkinan pada ketika tu AI juga telah menguasai sepenuhnya dan boleh jadi pekerjaan juga akan digantikan oleh teknologi AI itu sendiri. Baiklah, kita lihat kepada falsafah teknologi ini. Antara soalan yang wujud adalah, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi? Apa tu teknologi, adik-adik? Kalau kita hidupkan orang yang 300 tahun dahulu yang pernah mati, yang sudah matilah 300 tahun dulu, 400 tahun dulu, kan? Ataupun paling dekat sikit 200 tahun dahulu. Bila mereka nampak tentang telefon bimbit, kan? Handphone. Mungkin kapal terbang tu ada zaman dorang, tapi masih terlalu kuno ataupun baru dicipta atau macam mana kan. Mereka lihat internet apa semua. Mungkin mereka rasa kita sedang bermain dengan sihir ataupun black magic, ilmu hitam. Sebab di zaman itu perkara ini tidak wujud lagi. Dan teknologi ini adalah terkait secara langsung dengan kebijaksanaan manusia di dalam menggunakan sains dan juga teknologi-teknologi terbaru. Maka apabila hal ini wujudlah persoalan apakah hubungan teknologi dengan manusia. Teknologi akan mempermudahkan urusan seharian manusia. Dulu kita nak nampak Mekah, orang hantar gambar. Itu pun gambar cuci. Zaman tu satu keping gambar 30 sen. Gambar sekeping. Simpan tengok, oh ini Mekah. Dia gambar, itu pun hitam-hitam kelabu je gambar tu. Sekarang kamu buka TV, buka YouTube, buka gambar dalam Google, berlambak-lambak gambar tanah suci Mekah. Bukan itu saja. Kalau kita ada kawan ataupun siapa-siapa di sana yang boleh video call, immediately, serta-merta kita boleh nampak depan mata melalui telefon kita Kaabah. Cuma kita tidak boleh sentuh saja. Itu kalau Kaabah. Kalau mungkin dalam kalangan anda yang sedang mendengar mungkin suka untuk jalan-jalan pergi Jepun, mana lagi? Pergi Amerika, pergi UK, nak jalan-jalan. Tak mampu nak jalan. Tengok daripada skrin saja. Google. Dalam Google tu berlambak-lambak gambar daripada apa yang kau mau nampak tu. Semua dapat. Okey? Jadi hubungan teknologi ini secara tidak langsung mendekatkan seseorang manusia itu dengan tempat yang dia harapkan. Mempermudahkan urusan harian. Mempercepatkan urusan harian. Dan segala-galanya adalah memudahkan manusia. Soalan ketiga, apakah sifat teknologi itu sendiri? Sifatnya perlulah mempermudahkan urusan manusia. Yang mana mengurangkan risiko ataupun kos daripada apa yang sebelumnya tidak ada teknologi. Okey? So kalau teknologi itu ada tetapi menyusahkan, itu bukanlah teknologi yang diharapkan. Okey? Adakah teknologi boleh kita anggap sebagai sumbangan kepada diri manusia ataupun teknologi itu dianggap sebagai sesuatu yang boleh mengancam kemanusiaan itu sendiri?
Adik-adik, di tahun 2024 aku rakam video ini, aku sudah start merasakan bahwa teknologi ini satu masa nanti akan mengancam kehidupan manusia itu secara tidak langsung. Mungkin pada ketika itu aku pun sudah tidak ada. Mungkin aku pun sudah habis umur di dunia ini dan video ini masih lagi tersimpan dalam YouTube. Percayalah satu masa nanti teknologi yang sedang berkembang pada saat ini, yaitu artificial intelligence, akan menggantikan banyak pekerjaan. Dan antara pekerjaan yang akan hilang juga adalah tenaga pengajar. Karena lepas ini orang akan belajar daripada AI dan AI akan lebih tahu daripada manusia yang mengajar. Tinggal lagi dia tidak ada perasaan dan jiwa. Mustahil kan ini dokter? Tak mustahil. Dan kalau Anda banyakkan pembacaan, Anda akan dapat tahu bahwa terdapat beberapa universiti di dalam dunia ini tengah mengaplikasikan pengajaran melalui AI. Mereka nampak melalui hologram. Pensyarah itu timbul di depan, tapi konon-kononnya ada real pensyarah, tapi itu sebenarnya adalah pancaran daripada hologram yang membentuk manusia. Dan dia mengajar seperti manusia lainnya, dan manusia, pelajar yang bertanya akan dijawab oleh hologram itu yang berbentuk perempuan ataupun lelaki dan menjawab melalui AI. Dan data dia lebih dahsyat daripada otak manusia yang ada pada hari ini. Namun begitu, kamu jangan lupa, AI itu sendiri dicipta oleh manusia. Bahkan, di tahun 2024 ini adik-adik, saya tengah rakam video nih. Tengah berperang, di mana? Antara Palestina dan juga pengganas Yahudi, yaitu Israel. Dan, untuk pengetahuan Anda, mereka menggunakan teknologi peperangan yang canggih. Yang tinggal mereka tak lepaskan lagi adalah senjata nuklir. Nih, huraian seterusnya. Bom atom pernah sudah digunakan oleh Amerika. Senjata nuklir, belum lagi. AI, penghasilan robot-robot yang mungkin mengambil alih kehidupan manusia suatu hari nanti. Ini tadi saya sudah uraikan. Jadi adik-adik, bersediakah Anda untuk menghadapi teknologi ini? Mungkin Anda yang sedang mendengar video ini, yang satu masa nanti menjadi engineer, menjadi supervisor, menjadi apa saja dalam bidang Anda, lihat bidang Anda. Kemungkinan bidang itu akan diambil oleh robot suatu ketika nanti. Bukan saya nak bagi takut, tapi inilah yang terjadi kerana adanya teknologi yang super hebat pada masa kini. Saya teruskan. Adakah falsafah-falsafah bukan barat boleh diterima sebagai falsafah seperti mana falsafah yang terdapat di dunia barat? Jadi, ini adalah satu persoalan. Jadi bagaimana jawabannya? Jawabannya pastilah terdapat dua jawaban, yaitu ya dan tidak. Hujah pandangan kedua, apa yang terdapat dalam pemikiran timur itu lebih bersifat kajian mengenai cara-cara hidup yang betul dan baik dan sebagainya. Seperti yang terdapat dalam keagamaan yang mereka anuti. Itu falsafah timur. Falsafah timur daripada, contoh kita ambil daripada falsafah tamadun Cina, falsafah tamadun India. Yang mana agama itulah yang menjadi panduan di dalam hidup mereka, di dalam membentuk cara hidup mereka dan menguruskan kehidupan secara tidak langsung. Ia merupakan cara mereka membentangkan pandangan alam mereka yang tidak semestinya mempunyai satu sokongan yang rasional kerana bersifat metafisikal dan juga ia bersifat emosi. Ia tidak diterima sebagai kaedah yang sahih dalam falsafah Barat. Dalam isu ini, Barat adalah berbeza dengan Timur. Yang mana Barat ini dia melihat kepada suatu benda itu perlulah sahih, logik, berdasarkan logik yang mereka fahami. Sedangkan kalau di Timur itu mereka berpegang kepada keagamaan yang mana agama itu kadang-kadang tidak boleh difahami sendiri oleh orang-orang Barat. Dan kesannya mereka melihat perkara yang difahami oleh pemikir Timur pada ketika itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Saya teruskan. Pendapat yang sahih. Pandangan kedua tidak boleh diterima dan tidak wajar. Kerana falsafah Barat juga ada yang bersifat sedemikian. Umpamanya teori-teori metafizik mereka yang mencerminkan pandangan alam mereka yang mungkin juga tidak mempunyai sokongan yang rasional 100%. Tetapi lebih bersifat gambaran tentang alam dan sebagainya. Maka sekiranya Barat menyatakan mereka lebih baik daripada cara berfikir orang-orang Timur, tapi perlulah diketahui bahawa dalam falsafah Barat sendiri terdapat juga perkara sedemikian. Contohnya tentang cara mereka melihat alam ini dan gambaran tentang alam ini. Bagaimana mereka nak tafsirkan dan describe alam ini secara
secara umum dan secara selogik yang mereka mampu. Tidak boleh. Oleh yang demikian, falsafah Timur lebih mengutamakan apa yang dikatakan di dalam agama itu sendiri. Kalau dikatakan falsafah Barat itu berasaskan hujah-hujah rasional dan sebagainya, bagaimana pula dengan pasca modernisme? Okay? Bagaimana pula dengan falsafah pasca modernisme yang tidak berteraskan kepada hujah-hujah rasional tetapi merupakan penentangan kepada rationality sendiri. Aspek bukan rasional seperti emosi, intuisi yang difahami oleh pasca modernis sebagai logosentrisme. Jadi apabila Barat berpegang kepada perkara ini, bukankah perkara ini sama juga dengan falsafah Timur? Itu yang menjadi persoalan. Sama aja. Kerana mereka juga berfikir dengan kaedah yang lebih kurang dengan falsafah Timur. Namun, seperti biasa, Barat ini terkenal dengan kedegilan, keegoan yang mana mereka rasa mereka lebih daripada bangsa lain. Oke, saya teruskan. Konsep falsafah tidak harus disempitkan. Semua jenis pemikiran yang mempunyai kesamaan walaupun sedikit boleh diterima sebagai falsafah. Oke? Kita jangan sempitkan tentang falsafah nih. Kerana falsafah ini adalah duduk di dalam otak, duduk dalam pemikiran, duduk dalam kognitif. Oke? Jadi setiap orang tuh kadang-kadang terkait sikit. Tapi selagi mana dia manusia, dia ada cara dia berfikir, maka kita perlu longgarkan. Jangan sempitkan cara kita menerima perkara ini. Falsafah haruslah bersifat merangkumi keseluruhan supaya kita boleh menerima ilmu-ilmu yang lain tentang alam, manusia dan sebagainya, luar daripada masyarakat Barat sebagai pemikir falsafah. Oke? Maksudnya di sini, manapun datang manusia itu, daripada manapun asalnya, bagaimanapun cara dia berfikir, kita boleh dengar dan kita terima. Bukan kita terima bermaksud kita mengambil apa yang dia faham dan kita letakkan dalam diri kita. Tidak. Kita ambil itu sebagai apa yang dia fahami dan kita hormati itu perkara itu dan kita ada cara kita dan kita berpegang dengan cara kita. Contoh di dalam beragama, adakah kalau kita tidak bersetuju dengan orang yang bukan Islam, maka kita perlu menghukum mereka? Mereka cara berfikir begitu dan itu falsafah mereka. Kita raikan itu cara kamu berfikir, tapi kita tidak meletakkan apa yang mereka fikir sama di dalam diri kita, karena kita ada berpegang juga di dalam falsafah agama masing-masing. Oke? Maka antara cabang-cabang ilmu falsafah lain yang wujud, antaranya adalah falsafah teoretikal dan falsafah praktikal. Itu ulangan saja apa yang telah kita baca tadi. Falsafah teoretikal, apa dia? Metafisik, epistemologi, falsafah psikologi, estetik. Oke, falsafah praktikal pula. Praktikal itu terdiri daripada etika, politik, ekonomi, peradaban. Oke, jadi semoga daripada video kedua ini Anda semua mendapat manfaat dan sampai jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.